zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin, hari baru, minggu baru untuk minggu ini 6 November 2023 jam 12.30 hari seperti biasa. Anda kembali bersama kami Wanita hari ini. Bersama saya Fahrin dan juga Fiza Sabjahar. Saya rasa saya macam dah lama tak jumpa Fahrin kan. Tapi tak apa, kita bercakap tentang jumpa tak jumpa ni itu nombor 2. Tapi yang paling penting sekali Fahrin sebenarnya kita kena sentiasa lacakna dan juga bertanya khabar tentang orang di sekeliling kita. Jadi nak tanyalah ni, apa khabar anda penonton? Kami harapkan anda semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera dan mulakan hari ini di hari Isnin dengan satu semangat yang baharu untuk kita meneruskan minggu yang baharu ni. Dah tengah November Ya, ya betul. Saya di 6 November awal minggu pertama November. Namun dari semasa ke semasa kalau kita lihat kalau kita berada di Lembah Kelang ni, kalau kita lihat selalunya di sebelah petang hujan lembat, ribut petir berlaku di beberapa tempat termasuk di sekitar Seri Pentas, di kawasan Damansara ini. Tetapi kalau apa yang dikemas kini, informasi sejak semalam dikatakan ada beberapa tempat yang dilanda banjir dan juga banjir kilat. Betul, monsun lebih awal tahun ini dan kalau kita lihat apa yang telah pun dilaporkan 1 jam yang lalu yang mana banjir yang berlaku di Selangor Fahrin, terdapat 106 3 mangsa telah pun ditempatkan di PPS yang mana seramai 603 orang mangsa terdiri daripada 162 keluarga ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara akibat daripada banjir yang dihadapi mereka lah di beberapa daerah di negeri Selangor. Kalau kita ikutkan semalam juga di Kajang dan juga Semenyih berlaku banjir sehingga ke Paras Pinggang kan? Dan kabarnya ramai juga yang agak panik dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari semasa ke semasa. Tapi apa yang selalu kita nak ingatkan kepada para penonton ialah bukan saja tentang apa keadaan cuaca yang mungkin tidak dijangka sekarang ini, tetapi kita sentiasa bersiap siaga dengan apa juga keperluan, kit kecemasan dan juga apa-apa juga dokumen-dokumen penting sentiasa diletakkan di satu tempat supaya mudah kalau apa-apa yang terjadi, Liza. Betul, kita kena cakna dan kalau kita lihat di media sosial juga ada dikongsikan antara lokasi-lokasi yang dijangkakan boleh banjir. Jadi kalau kita berada di kawasan-kawasan yang mudah untuk banjir ataupun kalau kita tak pernah banjir pun saya kira kita harus sentiasa cakna dan bersedialah tentang keadaan semasa dan juga apa yang berlaku. Dan macam saya katakan tadi, kenapa kena tanya khabar Fahrin? Kadang-kadang kita duduk di kawasan ataupun kejiranan setempat tu, selain daripada kita tanya khabar ahli keluarga kita kalau dalam keadaan sebegini, kita juga kalau tengok ataupun tahu ada jiran-jiran kita yang mungkin dalam keadaan yang kurang sihat ke ataupun mungkin ada jiran yang tinggal seorangan, dah uzur dan sebagainya. Pastikan kita juga sentiasa mengambil tahu, cakna tentang keadaan yang berlaku supaya kalau berlakunya banjir kilat ke ataupun sebarang bencana alam ni, kita dapat membantu mereka yang memerlukan bantuan. Betul. Kalau nak katakan tentang tu, Fiza nak tanya khabar dan sebagainya. Saya selalu kalau di Lembah Kelang ni hujan lebat dan sebagainya, saya selalu nak tanya khabar kawan saya nak balik ke ICT tu. Kadang-kadang dia nak masuk tempat ruang tempat letak kereta dia pun dia tak dapat kadang-kadang. Sian kan dia upload dia punya IG story. Tapi kalau setakat tanya khabar je, tak hantar bantuan tak payahlah. Pasal saya tahu dia boleh jaga diri. Bukan, sebab itu kalau sahabat Fahrin, dia sanggup buat apa sahaja tahu. Kalau sahabat, dia bukan sekadar tanya khabar ni, dia sanggup susah senang bersama, sedih tawa dan suka dan duka. Okay, kita nak tengok kan tentang kisah sahabat yang semangatnya ini dapat sama-sama kita jadikan satu perkara inspirasi dan juga perkara yang positif dalam kehidupan kita. Kita saksikan. Surga,
sabar penonton. Lagu galau. Galau, sedih. Tapi cerita ni cerita yang menggembirakan dan juga memberi inspirasi. Saya kira bukan saja kepada mereka bertiga ini tentang erti persahabatan, tapi buat kita yang sedang menonton juga ketika ini. Jadi kita nak bawakan ketiga-tiga sahabat ini. Kita boleh panggil dia. Kita ada nama baru untuk mereka. Apa dia tu? Abang B. Abang B. 3 B. 3 botak. Okey, kita bersama dengan Sarjan Meya Muhammad Hafizi Muhammad Sauti. Okey, yang itu dapat melambaikan tangan pada kita. Dan juga Sarjan Ahmad Zahrin Yunus. Sarjan Ahmad Zahrin Yunus dari Kota Baru, Kelantan. Dan juga kita bersama dengan Dr. Muhammad Rizwan Muhammad Noor. Apa khabar ketiga-tiganya? Alhamdulillah. Baik. Nama tadi tu kita orang baru bagi ke memang orang dah bagi dulu sebenarnya? Eksklusif di Malaysia. Okey, eksklusif di Malaysia. Okey. Kita nak kongsikanlah kisah anda bertiga ni. Bila kisah ni mula-mula viral juga, ada ramai orang yang memberikan pelbagai komen sebab mungkin ramai juga yang tak tahu kisah sebenar di sebaliknya. Tapi sebenarnya mungkin anda boleh kongsikanlah. Sebenarnya Doktor baru berkawan dengan Sarjan Ahmad Zahrin dan juga Sarjan Meya Muhammad Hafizi. Betul Betul. Sarjan Hafizi dan juga Sarjan Zahrin ni dah berkawan 8 tahun. Tapi doktor baru berkawan setahun. Okey, sebenarnya kenapa doktor bersama-sama dengan kawan ni nak membotakkan kepala? Doktor boleh kongsikan dulu. Ramai nak tahu kisah ni. Dia macam ni sebab saya kenal Zahrin dengan Fizi ni. Diorang ni bagi diorang rambut ni satu benda yang sangat berharga bagi diorang. Okey. Orang sangat jaga. So bila dapat recruit ni, diorang terpaksa memotongkan rambut, terus botakkan lah. Diorang tak nak sangat buat kalau diorang cuba elak lah benda tu. Okey. Macam tak apalah. Sebabkan diorang sanggup juga nak botak kan, nak terpaksa memotong rambut diorang. Saya pun decide saya join sekali lah bagi support kat diorang. Nak naik pangkat naik pangkat, betul. Okey, tapi apa yang membuat kita tengok Sarjan Ahmad Zahrin ni dan kemudian apa yang membuatkan sebenarnya Sarjan Meya Muhammad Hafizi ni nak bersama-sama sekali ni? Macam benda tu adakah secara spontan ke memang surprise ke ataupun memang dah memang saja nak dah rancang dah lama ke macam mana? Dia macam ni, pada awalnya saya pun macam berkira-kira nak pergi ke tak interview tu disebabkan interview tu mewajibkan untuk kita potong rambut. Saya jadi macam tak nak pergilah pada awalnya. Tapi disebabkan saya tengok Fizi macam nekat untuk potongkan rambut dia, saya pun macam terpengaruh dengan dia lah untuk potong rambut. Pada hakikatnya kami tidak ada perancangan apa-apa. Saya pergi hanya untuk teman dia je. Lepas tu saya tengok dia dah nekat, saya pun jadi berubah fikiran untuk pergi juga rekrut sama-sama. Ini dah fasa ke berapa dah ni? Dah langkah ke berapa? Untuk rekrut ni dah langkah ke berapa? Fasa ke berapa? Baru fasa pertama, baru ujian fizikal. Okey. Alhamdulillah kami lulus lah ujian fizikal tu. Alhamdulillah. Berbaloi botakkan kepala lulus. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, Fizi, mungkin Fizi boleh kongsikanlah juga. Anda sangka tak sebenarnya sahabat-sahabat anda ini akan melakukan perkara yang sama bila anda berbuat sebegini? Okey, sebenarnya saya memang tak menjangka pun sebab Zahrin memang dia sayang gila dekat rambut dia. Dan di masa saya sedang dipotong rambut tu, tiba-tiba Zahrin ambil mesin rambut tu dan dia potong rambut tu. Dan saya terkejut lah kan dengan tindakan dia. Lepas tu kata, kalau nak join sekali kan macam tu dalam hati lah kan. Dan di masa yang sama lagi mengejutkan apabila Dr. Rizwan tiba-tiba join sekali tu, kau dah kenapa kan? Dia macam tu. So daripada situ kita rasa touching lah sebenarnya. Tapi kan daripada kisah anda bertiga ni, inilah kisah persahabatan kan. Kita bercakap tentang kisah suka duka, susah dan senang. Ini tanda kenangan sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita selepas ini kan. Kalau kita lihat daripada komen-komen yang dihantarkan daripada perkongsian anda bertiga ni, ramai juga sebenarnya
sebenarnya daripada mereka yang mungkin mengalami masalah-masalah kesakitan yang lain, contohnya seperti mereka yang ada masalah kanser dan sebagainya, juga menulis komen-komen, berkatakan ada juga dalam kalangan mereka ini yang mana sahabat-sahabat ataupun pasangan mereka juga sanggup melakukan perkara yang sama. Kita melihat dalam konotasi ataupun konteks yang berbeza. Ini konteks persahabatan. Bermaksud bukan dalam waktu kesedihan kita bersama, tapi waktu setiap waktu diperlukannya kita perlu ada untuk sahabat kita. Mungkin anda boleh nak kongsikan betapa pentingnya kekuatan semangat ini. Okey, boleh saya kongsikan kan? Silakan. Okey, bulan 4 tahun ni juga saya sakit appendix. So waktu tu sangat genting pada saya untuk operation sebab saya takut saya nak operation. Tapi saya rasa terharu dan rasa kuat bila saya ada dua orang sahabat ni yang teman saya, Dr. Wan teman saya sampai ke bilik bedah. Itu yang saya rasa terharu sangat. Sampai sekarang pun saya rasa macam that is a real friend yang aku ada. Fizi dengan Dr. Wan. Dan saya pun tak sangka juga komen-komen kat situ mengatakan Fizi sakit. Sebenarnya Fizi tak sakit pun. Sebenarnya itu adalah kehendak pasukan yang membuatkan kita dikotakkan kepala tu. So kepada orang-orang di luar sana, kalau korang nak tahu apa itu erti persahabatan yang sebenar, tengok waktu itu susah. Waktu itu senang memang ramai orang ada. Tapi waktu susah sangat limited. Ini kita panggil sahabat limited edition lah ni Betul. Okey, saya nak tanya pada Dr. Sila. Dr. Rizwan sih, kalau kita tengok persahabatan baru setahun bersama dengan Hafizi dan juga Zarin ni kan, apa yang membuatkan doktor boleh bersahabat baik dengan mereka, keistimewaan setelah 2 menjadi 3 orang ni? Yang menjadikan boleh klik lah orang kata. Farin tanya, ada kosong lagi tak dia nak join? Alamak, saya kena potong rambut kat saya ni. Boleh. Saya sebenarnya saya pindah-pindah. So setiap 6 ke 9 bulan saya akan pindah ke tempat-tempat yang baru. So saya pergi ke Terengganu pada bulan 12 tahun lepas lah. Waktu tu saya memang tak ada orang saya kenal kat sana. Saya seorang-seorang datang. Keluarga semua di Kuala Lumpur. So macam mana saya jumpa Zarin pun waktu tu saya tengah jogging. Tiba-tiba dia datang tegur saya. Saya pelik kan lah kenapa dia tegur kan. Dia tegur, lepas tu dia ajak jogging sekali. Lepas tu, start tu kita start berkawan lah. Start berjumpa. Lepas tu, sebab saya seorang kat sana tu, adalah beberapa masalah yang saya hadapi dekat Kuala Terengganu tu. Dan Alhamdulillah Zarin banyak bantu saya lah. Bila saya call, saya tanya ke, minta bantuan-bantuan ni, dia dapat hulurkan bantuan tu dengan baik. Okey. Tapi sebelum kita nak mengakhiri perbualan kita kan, nak tanya juga, bila anda bertiga ni sama-sama botak ni, isteri cakap apa? Isteri cakap makin handsome. Makin muda. Okey. Kira saham makin tinggi lah, bukan makin jatuh lah. Semua segar nak mengaku. Tapi apa-apa sekali lagi, terima kasih kepada Sahaja Bia Muhammad Hafizi, Sahaja Ahmad Zarin dan juga Dr. Muhammad Rizwan kerana bersama kita. Dan semoga kisah ini tentang persahabatan dan tentang bagaimana suka dan duka bersama itu menjadi inspirasi kepada kita semua di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Okey, sama-sama. Farin, ada 4 step lagi tu diorang. Kita tengok apa lagi lepas ni diorang nak buat bersama. Teruskan perkongsian anda. Okey, terima kasih sahabat Audio Jaya. Sampaikan salam pada rakan-rakan di sana juga. Terima kasih. Tapi itulah, bila tengok persahabatan Fiza sangat istimewa lah. Saya pun menganggap awak sebagai sahabat lah. Saya nanti kalau saya nak pergi kedai gunting rambut, saya nak bawa awak lah. Awak rasa awak sanggup tak? Saya ni awak. Tak apa Farid, ada banyak lagi sahabat yang sahabat susah senang ni macam-macam cara. Tapi yang paling penting sekali, jangan pula kalau kita ada masalah, kita tuding jari pada sahabat kita. Seakan-akan kita meletakkan kesilapan pada orang lain. Itu sahabat ke ataupun bukan? Kita tengok dulu perkongsian TikTok ini. Itu sahabat ke? Dalam dunia ni, jangan sibuk sangat suka cari salah orang. Carilah salah sendiri dan betulkan cepat-cepat. Sebab ke akhirat nanti Allah tanya hal kita, bukan tanya hal orang lain. Andaikan dosa itu berbau, mungkin diri kita ni lebih busuk daripada sampah, tahu? Kalau kita rasa seronok apabila kita jumpa kelemahan dan kesalahan orang lain, dan kita rasa hebat bila kita boleh tuding jari atas kelemahan dan kesalahan orang lain, kemudian kita jadikan pula kelemahan dan kesalahan orang lain sebagai topik perbualan, itu mungkin tanda-tanda kita ada masalah hati. 3 ciri orang-orang yang tak matang. So, ciri yang ketiga ni paling ramai orang buat tapi tak perasan. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang
tak mengaku salah. Dia semua benda salah orang lain, bukan salah diri sendiri. Kalau kita salah, kita baiki je lah. Orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang narrow minded. Orang-orang yang berfikiran sempit ni, dia tak menerima perubahan. Tak boleh ada benda yang dia rasa macam lain sikit. Selagi benda tu patut syariah, it should be good. Okey je lah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang jeng. Orang-orang yang selalu beremosi. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak emo, sikit-sikit nak explode. So kalau korang ada ciri-ciri yang saya sebut ni, berubahlah. Ayolah kita jadi matang. Alah, Fiza, dia semua pasal lah ni. Ya ke? Ha. Sekejap, cuba buat macam tu. Tapi 1, 2, 3, 4 kat awak. Okey. Dan saya kira kalau cakap tentang tuding jari ni bukan perkara yang baru, tapi perkara yang saya kira saban hari berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya tidak sedar juga, anak-anak yang dididik di rumah juga, kadang-kadang berpotensi untuk melakukan perkara sebegini. Contohnya bila berlaku macam contoh rumah sepah ke ataupun pinggan pecah dan sebagainya. Kalau ibu ayah tanya siapa yang buat, kadang-kadang dia takut nak mengaku ataupun nak selamatkan diri, dia akan tuding jari kepada adik-beradik yang lain. Dia. Okay. Jadi adakah perkara ini sebenarnya sememangnya telah pun berlaku dalam kalangan masyarakat kita sejak kecil ataupun awal lagi, ataupun sebenarnya perkara ini boleh diubah dan dibentuk dalam kehidupan seharian kita? Dan bukan saja tentang dalam kehidupan keluarga, tetapi persahabatan, pekerjaan dan pelbagai lagi. Jadi ini satu topik yang sangat menarik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, dan kalau ada sebarang komen, sebarang pendapat, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Harian TV3, dan jangan lupa Instagram dan TikTok kami WHI TV3. Okay, pastikan terus bersama kami di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Yelah, sebab buntat tu pun kadang-kadang menyakitkan hati juga. Dan mungkin aku faham perasaan Hadi yang dah menyampah tengok muka buntat. So, memang patut pun dia kena ajar macam tu. Mia, kau ni tak ada belas kasihan sesama manusia kan? Okey. Oh, patutlah kau sanggup tinggalkan anak kau. Hey, kau jangan cari pasal dengan aku, okey? Kau ingat kau tu bagus sangat ke? Kalau tak disebabkan oleh abang kau yang tak guna tu tinggalkan aku tak akan jadi macam ni, kau tahu tak? Oh, sekarang ni kau nak tuding jari dekat abang aku lah. Hari tu Mak Leha, lepas ni siapa pula Mia? Okey, engkau tuding jari satu tu dekat orang, tapi jangan lupa 4 lagi tu kau tuding jari dekat kau. Cari kesalahan kau sendiri. Kau ni kan manusia yang ego tak nak terima kesalahan kau sendiri. Dahlah, berhentikan aku tepi jalan ni. Aku tak nak cakap pasal buntat. Okey, aku tak kisahlah dia nak hidup ke, dia nak buat apa ke. Tak dia lah. Aku tak kisah. Nak turun? Turunlah. Tu buka pintu, terjun. Aku pun dah nak dekat sampai rumah Uncle Man ni. Aku pun tak kuasa nak layan perangai berlagak kau tu, Mia. Dari dulu sampai sekarang tak berubah-ubah. Serutan drama 7 Hari Mencintaiku, lakonan Leha dan Lala tadi, Siti Zaliha dan juga Wan Syarmila. Tapi itulah antara situasi kalau kita lihat kepada skrip tadi tu kan. Aku jadi macam ni pasal abang kau tu lah. Sedangkan memang dia dah ditegur tentang kesalahan dan dia sedar sebenarnya dia salah. Fiza. Jadi tapi dia salahkan orang lain. Oh, pasal orang tu lah, pasal inilah saya jadi macam ni. Kalau kita cakap tentang tuding jari ni, ada setengah orang dia bukan hanya menyalahkan individu. Dia akan menyalahkan keadaan, dia akan menyalahkan situasi, dia juga akan menyalahkan apa sahaja yang berlaku di sekelilingnya. Instead ataupun selain daripada itu, menyalahkan dirinya. Tolonglah translate kan. Okey, tapi kita nak kongsikan tentang topik ini bersama salah mereka lah ni. Salah mereka ni. Salahkan kami pula. Kita nak kongsikan tentang topik ini bersama dengan tetamu kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Nazia Mustafa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dan yang wajah sentiasa tidak bersalah ni. Ya. Bersama dengan sahabat kita Fizi Roslan. Kita harap isterinya menonton ketika ni sebab dia ada sesuatu nak kongsikan. Alhamdulillah dia sudah menonton. Saja lagi. Sayang. Tidak asing lagi bersama dengan produser motivasi kita Amin Idris. Ya, kawan semua. Baik, alhamdulillah. Risau. Kita nak tuding daripada siapa ni sekarang ni? Itulah masalahnya. Kami nak tuding daripada pengacara. Boleh tak kalau kami tudingkan kepada Cik Amin dulu? Okey, kalau kita cakap tentang tuding jari ni, kita selalu sebut tentang tuding jari, dan kebiasaannya macam kita dah kongsikan dari awal tadi kan. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kecil kita ni memang suka menuding jari tanpa mereka tahu perkara itu betul ataupun salah. Mungkin kalau Amin boleh bantu kami untuk terangkan kepada penonton apa yang kita perlu faham sedikit tuding jari ni. Pertama, menuding jari dalam putih kata blaming lah. Ada juga digunakan dengan perkataan excuse. Okey. Looking excuse, maknanya Amin bercakap putih. menyalahkan orang kan.
kalau bahasa kita juga digunakan alasan. Okay. Dan dalam bahasa psikologi, menuding jari adalah satu bentuk terapi negatif. Iaitu by putting the blame on others. Dengan kita meletakkan salah pada orang lain, dengan kita menghilangkan rasa guilt, menghilangkan rasa bersalah tu, kita pindah pada orang lain. It's a therapy untuk menghilangkan rasa bersalah, tapi disebut sebagai negative therapy. Kita rasa tak bersalah, tapi dengan kita pindah rasa bersalah pada orang lain. We put the blame on other people Other lah. people. Kita salahkan orang lain. Kita salahkan orang lain. Orang lain kan. So akhirnya kita rasa selamatlah. Kita lega. Okey. Cakap asal kanak-kanak ni pun sebenarnya dia ada kaitan dengan parenting. Pasal tak ada satu kaedah yang selalu diguna oleh mak bapak kita. Even kita pun kadang-kadang siapa buat? Nampak tak? Dengan kita sebut kataan tu, kita trigger tau. Kita trigger penyakit alasan di kalangan anak. Sebenarnya kita sedang install apa-apa masalah. Siapa buat? Lady buat. Siapa buat? Kereta buat. Siapa buat? Jatuh. Siapa buat? Buayat lantai buat. Nampak tak? So perangai ni dibawa ke besar. Lama kelamaan dia akan menyusahkan orang, menyusahkan syarikat, menyusahkan bos, menyusahkan pengacara, menyusahkan tetamu, menyusahkan penerbit kan. Berat masalah ni. Semua orang aku salahkan, nampak tak? Can you see? Semua orang terlibat. Berdengung telinga dah lama. Tak ada cue lagi. Biasa dia ni. Dia benda tu datang daripada kecil tanpa kita sedar. Dan sebenarnya berbahaya sebenarnya. Okey. Kepada dua lagi tetamu kita yang dah dewasa ini. Okey, kita tanya pada Azia dululah. Kalau kita nak, sebenarnya bila kita dengar ini sebenarnya satu macam Amin kata terapi negatif. Mesti satu yang negatif. Tuding jari. Kita dah tahu dah. Kita dengar saja topik ni, kita rasa benda ini satu benda yang agak negatif. Apa kesan, apa implikasi kepada kehidupan kita ni bila kita berhadapan ataupun mungkin kita sendiri ada sikap-sikap yang macam tu? Okay, to be honest lah. Saya ni bukan jenis orang suka menuding jari. Saya suka cari solution. Kalau ada buat kesalahan, cari solution. Tapi saya pernah berada di kawan-kawan lah. Situasi macam tu. Bila ada orang cuba nak dia okey, saya akan stop. Tak apa, jangan bergaduh. Jadi sebabkan dia salahkan dia. Jadi saya tak pandai sebenarnya saya tak pandai cerita ni sebab saya bukan type person macam tu, tapi mangsa je kalinya. Kenapa I? Sebagai mangsa. Apa perasaan anda? Aduh. I ke? I ke salah? I lagi ke? Tak, I dah cakap dengan you ni. Tapi you yang buat kan? Ya, sebab I minta direction daripada you. You yang cakap dengan I macam ni. Okey. I pun macam tersenyap. Tapi sebagai banyak kali lah jadi mangsa ni. I rasa macam kenapa suka nak salahkan orang ni jadi tak apalah, tak apa. Okey, tak apa. I akan selalu macam take the blame dan dia kata okey, tak apa. Kita betulkan balik. Apa-apa cuba cakap. Jadi akak menadah jelah. Tapi selalunya apa persepsi Naziati terhadap orang tu? Tak kita dia ni kan. I dah macam okey, dia memang macam tu kot. Okey, I rasa macam dia memang macam ni kot. Tadi kita akan work supaya dia stop blaming us. Faham. Sebab saya memang jenis yang saya ada staff banyak yang bekerja dengan ramai orang. Jadi saya ada juga orang yang mungkin kita panggil untuk outsource punya. Saya nak blaming. Tak boleh. Memang kita memang ada kerja macam tu. Faham. Okay. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita hari ini, perkara ini bukan kadang-kadang berlaku antara dua pihak je. Kadang-kadang si A dengan si B tak ada masalah, tapi dia akan bujuk orang ketiga ni yang kita panggil dia macam profesor serba tahu. Kadang-kadang dia tahu cerita semua orang, dia tahu hal semua orang, dia tahu masalah semua orang. Kadang-kadang simpulan A dengan simpulan B tak ada masalah, tapi disebabkan oleh orang tengah ni. Dia yang kadang-kadang yang menyebabkan kata, taklah ni bukan you. Sebenarnya bukan you, dia. Farin tu yang suruh. Farin. Contoh. Perkara sebegini juga mungkin berlaku sebenarnya banyak dalam masyarakat kita tanpa kita sedari. Saya setuju. Dia macam ni. Sebab bila menuding jari ni, bagi saya lah, dia sebagai satu warisan sebenarnya. Warisan. Betul-betul lah. Budaya. Contoh daripada kecil, kita masuk tadika,
apa lagu yang kita diajar? Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Tuding jari. Mana aku tak kurus, rumput panjang sangat. Tanya rumput pula. Rumput, oh rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang, kebau tak makan aku. Tanya kebau pula, nampak tak? Tadi saling salah. Tanya kebau. Tanya kebau pula kan. Habis cerita dia. Nampak tak? Betul. Dia saling berkait. Daripada kecil sampailah kita ke sekarang ni, dia bagi saya itu sebagai satu warisan. Warisan. Saya dididik dalam keluarga saya, bapa saya seorang warga penjara. Jadi dia memang firm. Dia kata A lah, B lah. Sebab itu saya terinspirasi daripada didikan dia. Jadi bagi saya tak suka untuk menyalahkan orang lain. Saya lebih suka menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kalau contohlah, kalau benda tu saya yang buat silap, saya akan mengaku ini silap saya. So macam mana kita nak buat benda ni jadi okey balik? Kita kadang-kadang bila kita menyalahkan orang lain tu, kita tidak akan jumpa jalan penyelesaian dia. Okey, betul. Kita bagi saya orang yang suka blame orang ni, bagi saya adalah orang yang mempunyai satu masalah penting diri. Betul. Ataupun nak selamatkan diri dia. Nak selamatkan diri sendiri, penting diri kan. At least nama aku okey. Nama kau yang teruk. Maksudnya jadi pun sama juga take blame. Jadi maksudnya orang akan rasa diri dia bagus ataupun diri dia paling best lah. Dia akan disukai lah. Tak apa orang lain ni buruk lah. Dia rasa dia macam dia terpaling terpaling bagus, dia terpaling. Semua terpaling. Okay. Kalau dia macam ada salah pun, mesti ada salah orang lain sikit lah dalam salah dia tu. Betul. Tak, sebenarnya bukan salah dia. Orang lain tu salah. Contoh. Memang salah. Tapi pun salah juga. Salah. Tapi saya kira dalam beberapa atau setengah situasi tu mungkin perkara sebegitu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau perkara yang boleh menyebabkan ataupun menimbulkan masalah yang besar seperti macam boleh menimbulkan fitnah, salah faham dan sebagainya, itu mungkin kita akan perbincangkan ataupun perjelakan dengan lebih lanjut selepas ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu pendapat orang ramai di luar sana tentang tuding jari. Kita tuding. Kita tengok. Orang yang suka menuding jari ni dia tidak matang. Dia tidak mahu menggalas tanggungjawab sekiranya dia dah melakukan kesalahan. Jadi I think now it's the time untuk kita man up and then mengaku dengan kesalahan kita. Pada pendapat saya lah, saya rasa sikap menuding jari ni satu perbuatan yang tidak wajar lah. Sebab dia mencari kesalahan orang lain sedangkan kesalahan sendiri dia tak melihat kesalahan sendiri. Jadi perbuatan ni akan menyebabkan satu kebalahan lah. Jadi untuk pendekatan yang baik adalah kita buat satu perbincangan lah daripada kita terus menuding jari kepada pihak yang tertentu. Benda itu tak sepatutnya berlaku. Memang tak baik lah. Sepatutnya kalau kesalahan kita kena bertanggungjawab dan kita kena mengaku kesalahan sendiri. Itu baru tindakan yang baik. Memang ada berlaku di sekeliling saya, tapi saya mengambil pendekatan yang berdiam diri lah. Kita pun tahu apa yang pendapat daripada pihak yang lain. Jadi kita mengambil pendekatan untuk berdiam diri sajalah. Kalau salah, kita try to fix it instead of kita pinpointing kepada orang lain. Sebab benda tu tak healthy dan akan lead to pergaduhan yang lebih besar. Jadi kita sendiri kena muhasabah diri dan kita kena fikir kita nak jadi orang yang macam mana dalam 5 tahun yang akan datang. Adakah kita ingin sentiasa menuding jari kepada orang lain ataupun kita nak jadi the bigger person dalam situasi tersebut. Kalau akak macam tu, kita tak payahlah peduli orang macam tu, kita abaikan dia. So kita pun tak stres dan kita pun akan happy. So kita nampak dia, kita say hi je. So kita bye-bye. Menarik pendapat mereka semua di luar sana yang rata-rata memang bukan rata-rata lah. Saya rasa semua pun setuju. Menuding jari ini merupakan satu sikap yang tidak baik dan juga masalah. Ini antara yang dikongsikan juga di Facebook kami daripada Alia Maisara. Assalamualaikum WHI, tuding jari, suka tuding jari pada orang lain untuk melepaskan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri namanya. Tambah-tambah lagi kalau melibatkan keluarga akan timbul perbalahan dalam keluarga, tak nak mengaku salah, takut diri benci. Dia lebih rela menuding jari pada orang lain walaupun saudara sendiri. Berat ni. So sama adik beradik sama saudara. Kalau betul-betul salah tak apa. Tapi ini kalau kesalahan sama tu tapi seorang je yang nak lepaskan diri dia. Macam mana tu Amin? Dia satu lagi dalam psikologi juga.
blaming others ni ataupun menuding jari ni, dia adalah satu bentuk escapism. Yang akhirnya masalah bukan semakin selesai. Masalah semakin membesar. Saya sambung lagu Fizi tadi. Tadi sampai kat kerbau tadi. Lagu tu kan, kerbau kenapa dia tak makan rumput? Sebab perut dia sakit kan? Alasan. Perut kenapa sakit? Makan nasi mentah. Nasi mentah, alasan lagi. Nasi kenapa mentah? Kayu api basah. Api basah, alasan lagi. Kayu api kenapa basah? Hujan turun. Hujan turun. Hujan kenapa turun? Kataknya ni. Katak panggil kan? Katak kenapa panggil? Ular nak makan. Ular nak makan dia kan? Okey, bila kita tanya ular, kenapa kau makan katak? Apa jawapan ular? Memang makanan aku nak buat. Okey. Nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular tu pembuat alasan, habis tak lagu tu? Betul. Kalau kata ular tu kata Farin yang suruh. Tak nampak? Tak habis lagu tu. Yang paling kesian anak kita kat Tadika, betul tak? 2 tahun kat Tadika. Kau buat apa? Mak, lagu tahun lepas tak habis. Betul juga. Maksudnya, lawan kepada menuding jari ataupun alasan adalah keputusan. Untuk mengelak daripada apa-apa masalah, bukannya menyalahkan orang ataupun buat alasan, tapi buat keputusan. Okey, keputusan tu maksudnya apa? Dalam bahasa Inggeris, keputusan bermaksud decision. Decision ni datang dari perkataan decide. Decide ni sebenarnya perkataan Latin. Lepas tu satu perkataan lain, caede. Dicaede. Bila gabung jadi decide. Dicaede bermaksud putus. Potong. Kita putuskan lah. Bila benda yang kena potong, putus. Orang Melayu kata apa? Decision. Keputusan. Datang dari perkataan putus. Bahasa Arab kata apa putus? Qata'a juga bermaksud putus. So bila bahasa Arab putus, bahasa Inggeris putus, bahasa Melayu pun putus. Apa maksud keputusan? Keputusan adalah kita membuat satu keputusan di mana dia tak boleh bersambung balik. Kalau dia bersambung balik, dia dah jadi alasan. Contoh, aku tak nak lagi tidur lepas subuh. Tapi dia dah jadi blaming others. Kalau ada kalau orang tak kejut, aku tak bangun. Sudah jadi menyalahkan orang. Aku nak berhenti merokok, tapi kalau orang belanja, paksa lah. Alasan menyalahkan orang. Aku lepas ni tak nak lagi lewat ke pejabat. Tapi kalau jam, nampak? Menyalahkan jam. Tapi itu membahaya. So, buat keputusan bukannya alasan. Lepas ni, siapa suka beralasan, kita panggil dia apa? Bangau. Okey. Bangau. So, jangan membangau lagi. Tapi adakah kita melihat ini juga, Nazia dan juga Fizi, adalah konteks kematangan ataupun umur? Amin dah kongsikan dari awal tadi. Ini ada perkara yang kita tak sedar daripada kecil. Kita dah mungkin tak sedar situasi juga. Fizi pun dah nyanyikan lagu tadi. Ini perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi bila kita makin membesar, kita tahu nak buat keputusan dalam hidup kita, diri kita. Sebab kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Adakah faktor umur, kematangan itu menjadikan kita lebih matang dan tidak lagi menuding jari, tetapi lebih kepada macam tadi Nazia kata, self-blame. Kita yang mengambil tanggungjawab itu. Bukan kita menyalahkan diri sendiri, tapi kita mengambil tanggungjawab itu untuk orang kata meneutralkan keadaan. Dia sebenarnya daripada kecil, kita ke remaja, ke dewasa, benda itu akan berubah. Berubah kan. Maknanya bila kita dah macam umur saya sekarang ni, memang kita dah matang dah. Kita dah tahu nak handle problem, kita dah tahu dah macam mana nak terima, kita dah tahu dah macam mana nak pulangkan balik dekat dia. Kita dah tahu. Jadi, for me, saya memang ambil keputusan untuk tidak akan menuding jari dan apa-apa kita akan cari solution. Itu saya. Macam mana dengan ni? Saya berpendapat sama seperti aku. Ini soalan objektif ke? Subjektif. Okey, macam mana di atas? Okey, saya tambah sikit soalan pada bagi saya, kalau orang penuding jari ni, saya tak suka benda toksik. Dia memang toksik tau. Dia sebab penuding jari dia takkan habis lah kalau tak ada yang buat keputusan. Kalau tak ada yang putuskan macam Amin cakap tadi. Tuan Amin cakap, dia takkan putus. Dia sampai dia akan jadi besar, jadi tak habis. Akan jadi dia akan bergaduh dengan dia akan bergaduh dengan dia. Tak ada kesudahan. So, mungkin saya salah seorang yang suka memutuskan. Okey. Kita settle. Sudahlah. Saya nak tambah soalan kat Fizi ni. Okey, sambung kepada yang tadi tu. Katalah, kita dah tahu diri kita macam ni. Kita pun memang tak suka. Tetapi jangan kira matang. Ada orang dah matang pun kadang-kadang dah pangkat-pangkat bos, masih lagi ada sikap-sikap sebeginilah. Okey, katalah orang sekeliling kita ada sikap macam ni.
macam mana kita nak cakap kat dia? Kita tak boleh nak layan sampai bila-bila. Ataupun bagaimanakah reaksi kita ataupun cara nak tegur? Mungkin sahabat kita sendiri ada. Saya sejenis suka yang berterus terang lah kan. Bercakap berterus terang. Tapi kadang-kadang berterus terang ni satu benda yang paling berat dalam hidup kita. Bahaya juga kadang. Kadang-kadang kena tengok situasi. Saya lebih suka diplomasi. Saya lebih suka macam saya ada masalah dengan seseorang ni. Contoh saya ada masalah dengan Farin. Saya akan telefon Farin, jom kita lepak keluar. Kita berbincang. Sebenarnya tak kena tau Farin kalau kau buat macam ni sebenarnya tau. Yang kena aku tau. Berbincang. Ini bagus sebenarnya. Berbincang. Sebab bagi saya benda yang matang adalah perbincangan secara matang lah. Kalau kita asyik menyalahkan orang lain, bagi saya benda itu tidak matang. Dan tidak akan menyelesaikan masalah satu pun. Kiranya dalam cerita ni kita kadang-kadang kena jadi ular lah. Kena jadi ular lah. Kena faham tau. Saya bila buat program saya buat dia salah kita kena mengular bukan mengular. Dia beza tau. Mengular tu ponteng kerja. Ni ambil pengajaran daripada ular, buat keputusan kan. Dalam kes tadi daripada duk salahkan dia, baik jumpa kita decide apa sepatutnya kita buat. Itu keputusan. Tapi ada orang kita cakap dia memang perangai dia memang macam tu, tak boleh ubah. Macam mana? Dah cakap begitu juga. Betulan satu buku saya baca semalam. Tajuk dia The Power of Knowing When to Walk Away. Kuasa untuk mengetahui. Author dia ringkas Annie nama dia. Dia kata situasi A bila berlaku satu masalah kan, yang tu kata kat kita dan kita pula kata sebab dia, dan kita cuba cari satu titik persamaan. Cuba cari, tak boleh. Akhir sekali masih lagi salah menyalahkan. Ketika itu we must know when to walk away. Nampak tak? Supaya daripada lebih bertelagah, masalah semakin teruk, semakin rumit, you walk away. Okey, saya nak bercakap tentang tuding jari ni dalam konteks yang positif. Kadang-kadang, gini bukan dalam konteks persahabatan. Contohlah dalam konteks pekerjaan. Kadang-kadang kita... Contoh kita cerita pasal rating kita. Katalah kita ini konteks yang positif. Kadang-kadang kita lihat kenapa minggu ni ramai orang tengok. Kenapa minggu ni ada orang tak tengok. Dan itu kita bukan tuding jari, tapi kita melihat kepada masalah dan penyelesaian. Dalam ilmu pengurusan bisnes, salah satu dosa besar bila buat postmortem ialah kita mencari salah siapa. Yang sepatutnya kita mencari salah apa. Betul. Nampak tak? Kita kau padahal tengok salah apa, bukan salah siapa. Sebab tu kita kena try and error begitu. Postmortem adalah mencari salah apa, bukan salah siapa. Mungkin orang tu buat, dia buat, tapi apa salahnya? Sebab mungkin orang lain akan buat salah yang sama. Betul. So kita fikir salah apa, bukan salah siapa. Tulis. Jadi kita perlu cari jalan penyelesaiannya. Dan daripada situlah, bila kita dah tahu salah apa, baru kita tahu apa solusinya. Betul. Kalau kita cari salah siapa, gaduh. Akhir sekali tak jumpa solusi, masalah yang sama akan berulang. Okey, baik. Pusingan akhir untuk kita semua. Dia penghujung perbincangan. Okey, Amin, saya nak sikit daripada Amin sebenarnya. Kita cakap daripada kecil, macam mana kita sebagai ibu bapa, orang lebih dewasa, untuk memutuskan warisan budaya ni dengan anak-anak kita ni. Bagaimana, apa yang kita boleh lakukan untuk menjadi generasi bertanggungjawab? Pertama, saya tak salahkan budaya bebel dalam kekeluargaan, dalam parenting. Cuma bila bebel tu jadi too much, akhirnya anak akan melihat dia dipersalahkan dan dia akan jadi bawa perangai yang sama bila dia membesar. Maka dalam parenting ni, bila anak buat salah, selepas bebel, sit down, bincang apa salah anak dan apa yang kita boleh lalui bersama. Balik kepada konteks postmortem tadi. Perbaiki. Jangan cari salah siapa, cari salah apa. Salahnya? Saya jujur anak saya dua ni baru lepas kena scam. Pula. Beribu habis dengan duit dia aku sekali. Anak umur berapa? Umur 23 kan. Anak saya. Anak umur 23? Anak 23, umur 23. Ayah macam 25. Macam peranjat ni. Tanya 3 kali pula. Anak umur 23? Anak sulung saya. So dia masa dia kena scam tu, saya dekat rumah, dia kat luar kan, dia kata dia perlu duit 2,300 untuk clearkan supaya dapat keluarkan duit dia untuk dapat keuntungan. Ni scam lah. Saya kata scam ni, tak trust me. Saya kata dia ni memang confirm kena scam, tapi setengah orang dia kena learn the hard way. Saya bagi je duit. Sebab dia kata dia akan bagi balik. Hard way sungguh bapak. Dia akan bagi balik dalam masa sejam kan. Tak adanya. Saya kata padam muka.
Sebab saya kata lepas ni memang tolak gaji dia, tolak allowance dia, ini semua saya hukum dia. Tapi saya kata apa pun come back home, we solve together. Kena bagi justifikasi, terangkan. Bila saya kata we solve together as a family, dia balik dia nangis. Dia kata dia lega sangat sebab apa? Dia ada family. Okey. Support system. Saya suka konteks ni. Inilah kita guna pakai sebenarnya. Kita bukan cari salah siapa. Tapi apa kekurangan kita yang boleh kita perbaiki bersama daripada kita tunding jari. Mungkin Fizi dan juga Nazia sebagai seorang ibu dan juga ayah, apa yang sebenarnya nak dititik beratkan? Ni kontrol. Nombor 3 lah kita. Ada apa 3 lagi? Gani Tadi kata ada nak share tadi? Tak ada. Dia off air je Kak. Okey, mungkin Fizi dan juga Nazia boleh kongsikanlah apa yang boleh kita pelajari dalam rumusan topik kita hari ini. Bagi saya selaku seorang bapa, kita kena mengajar anak kita erti cara untuk menyelesaikan masalah dan mengaku salah. Kerana manusia yang mengaku salah adalah manusia yang hebat. Bukan senang kita nak mengaku salah kita ni. Macam saya mendidik anak-anak saya, apa-apa contoh macam kakak dengan abang macam-macam pun sekalipun kena mengaku salah. Kalau kita bersalah. Dan kalau kita tak bersalah, kita kena memperjuangkan kebenaran kita tu. Faham? Buktikan kita tak bersalah. Buktikan kita tak bersalah. Simple je. Sama-sama. Mengaku salah, kalau betul buat salah, minta maaf. Betul. Itulah dia. Saya kan tadi ada sambungan lah. Tak apalah. Tapi kalau tak salah, jangan cakap orang lain salah. Okey, kita cari jalan penyelesaian. Kalau tak salah, jangan cari masalah. Jangan. Itu juga kata kunci lagi hari ini. Alright. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Amin, Fizi dan juga Nazia bersama kita pada hari ini. Saya rasa perbincangan cukup menarik sebenarnya yang memberi banyak pengajaran untuk kita semua tentang isu kita tuding jari ni. Dan kita harapkan ada banyaklah manfaat dalam kita bergurau senda usik-mengusik ni kan. Ada banyak manfaatnya yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian. Tapi yang paling penting sekali lagu bangau tu, kita mungkin boleh berfikir 2 kali lah. Pastinya. Okey. Kita jangan membangau lagi. Okey, kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Kita nak dengarkan lagu juga Fahrin, tapi ini lagu lain. Lagunya Siapaku di Matamu. Ya, nantikan bersama dengan kami. Silakan. Wanita hari ini. Sudah renunganmu kini telah pudar di ku terus berdering, usah kau ekori bayanganku. Cukup sudah renunganmu kehilangan erti, akhirnya semua kemungkinan tak perlu kau siram. Pohon telah kering kontan. Tak sengaja sayang aku buat kamu marah, tapi ini bukan aku, tak mengaku salah. Hanya kau saja di dalam hatiku, tapi siapaku di matamu. Cara kita sama tapi berlainan makna. Apa yang ku harap ini telah hilang rasa. Rendahkan ego demi cinta kalbu, tapi siapaku di matamu. Adakah kita semata sahabat saja? Ku tertanya. Di banyak persandingan, canda tawamu bahagiakanku. Kemungkinan aku yang fikir terlalu jauh. Lucunya sindiran ibumu, bilakah giliran kita yang bersandingan. Tak sengaja
sengaja sayang aku buat kamu marah. Tapi ini bukan aku, tak mengaku salah. Hanya kau saja di dalam hatiku. Tapi siapaku di matamu. Cara kita sama tapi berlainan makna. Apa yang ku harap kini telah hilang rasa. Rendahkan ego demi cinta kalbu. Tapi siapaku di matamu. Ternyata semua hayalan. Bertepuk sebelah tangan. Tak berhak cemburu jika pilihanmu bukan aku. Tak sengaja sayang aku buat kamu marah. Tapi ini bukan aku, tak mengaku salah. Hanya kau saja di dalam hatiku. Tapi siapaku di matamu. Tapi siapaku di matamu. Adakah kita semata sahabat saja? Ku terima seadanya. Ku tertanya. Itu dia Ash Fasri. Ash, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Siapa saya di mata awak sekarang? Pengacara wanita hari ini. Terima kasih bersama kita pada wanita hari ini. Dan ini merupakan single kedua kan, yang itu tempoh hari yang pertama dapat sambutan yang cukup baik, itu Melawan Sunyi. Tetapi sebelum tu saya tengok sedikit latar belakang awak lah. Pelajar kejuruteraan awam. Memang cita-cita nak jadi penyanyi ke, ataupun adakah sekarang dah sepedewasa ataupun masih meneruskan pengajian? Itu menarik. Okey, saya sebenarnya baru habis Alhamdulillah. degree civil engineering kejuruteraan awam. So sekarang ni saya masih mencari kerja. Tapi dalam masa yang sama saya teruskan promo lah, sebab sekarang dah single kedua kan. Dan mencuba lah untuk bergelar terus menjadi seorang penyanyi. Tapi kalau lihat kepada profil ataupun latar belakang yang cukup menarik, Tuah yang datang sebagai seorang penyanyi dan kini dengan single kedua je. Okey, ceritakan mengenai lagu ini, Siapaku di Matamu ni. Pencipta dan juga penulis liriknya. Okey, lagu Siapaku di Matamu ni menceritakan tentang, kalau kita baca tajuk dia pun dah tahulah, Siapaku di Matamu maksudnya kita bertanya tentang status kita apa sebenarnya. Kawan ke, something special ke. So dia macam ni, lelaki dengan perempuan ni dia dua-dua ada dropping hints lah, macam kita ni macam boleh jadi something special, boleh jadi kawan saja. So macam dua-dua tu berteka-teki. So lagu ni sebenarnya dia nak tahu apa status dia, dan akhir lagu ni kita dapat jawapan dia lah. Macam adakah kita semata sahabat saja? Ku terima. Maksudnya kalau kita just friends, saya pun okey je. Saya akan menjadi satu minat kepada anak-anak muda kat luar sana. Ramai yang berhadapan dengan situasi macam ni. Biasanya umur awak ni. Umur kita ni memang relatable lah. So lagu ni ditulis oleh Amir Masuh. Okey. Jadi saya bekerjasama dengan dia juga untuk tulis lirik. Jadi ini first time lah saya contribute. Baik Ash, okey, mungkin saya kurang mahir tentang muzik dan sebagainya. Kalau nak dikira genre lagu ini adalah genre apa ni? Ash. Basically sebenarnya jazzy sikit pun ada dia kan. Jazzy R&B sikit. Tapi at the same time dia masukkan elemen-elemen macam EDM ah. Bukan EDM ah. Dia macam nak cakap banyak elemen. Saya pun tak tahu sebenarnya dia nak letak moden dah kan. Macam moden lah. Okey. Baik, dan tempoh hari Melawan Sunyi dan kini tampil dengan single yang kedua. Jadi apa harapan Ash untuk kali ini dan bagaimana sambutan ataupun kesinambungan sambutan daripada Melawan Sunyi itu ke hari ini? Okey, alhamdulillah sebenarnya adalah beberapa cerita yang tak orang tahu. Melawan Sunyi dengan Siapaku di Matamu ni actually berkaitan. Oh, ya ke? Boleh cerita sikit? Okay, kita ceritalah apa kesinambungan dia kan. Kalau kita tengok MV sendiri pun kita dah dapat dah message dia. Cuma siapa yang belum tengok, boleh tengok. Kita promo sekarang. Cerita dia macam ni. Melawan Sunyi ni, dia menceritakan tentang seorang yang dah move on dah. Lonely. Dia dah okey dah move on dah. Tapi at the same time, jauh di sudut hati dia, dia berharap kalau dia terima, walaupun hati kita dah hancur, tapi dia still boleh terima lagi. Macam tu lah cerita dia. So bila dah dalam situasi tu, dia pun mungkin berujuk kembalilah kisah mereka yang lama.
So itu yang diorang berteka-teki balik. Kita boleh jadi something special ke? Kita tetap je lah kawan macam biasa. Menarik. So, Okey, baik Ash, kongsikan kepada penonton-penonton wanita hari ini di mana mereka boleh terus mengikuti perkembangan anda dan juga mengikuti perkembangan terbaru lagu Siapaku di Matamu ni. Okey, jadi siapa yang nak mengikuti saya punya perkembangan boleh follow Instagram saya, Twitter saya dan juga TikTok ash.fasryll. Dan juga siapa yang belum mendengar Melawan Sunyi dan juga Siapaku di Matamu boleh dengar kat semua digital streaming platform dan juga siapa nak tengok saya berlakon boleh tengok MV. Dah ada di YouTube dan sebagainya. Ada kat YouTube. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Ash dan semoga maju jaya dengan single terbaru anda. Dan kepada anda semua di rumah, pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan Fahrin, kita dah kongsikan pelbagai perkongsian-perkongsian. InsyaAllah kita harapkan dapat memberi manfaat kepada anda penonton. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tak henti-henti ataupun tak putus-putus berdoa untuk kesejahteraan saudara-saudara kita di Palestin ketiga ini. Justru dalam kita bersuka, dalam kita meneruskan kehidupan seharian ini, tidak juga kita lupakan mangsa-mangsa akibat daripada krisis yang berlaku di Palestin ketika ini. Jadi marilah sama-sama kita menghulurkan sedikit bantuan di tabung kemanusiaan Palestin, media Prima Berhad yang telah pun diaktifkan semula. Jadi hulurkan bantuan anda kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun yang tertera iaitu akaun Bank Muamalat dan juga Maybank. Dan kita harapkan dengan sedikitnya bantuan kita ni bukan sahaja dapat membantu mereka tetapi antara lain juga secara peribadi saya sangat bersedih setiap hari kita lihat tidak ada kesudahannya dan bukan saja bantuan seperti ini tetapi doa-doa kita untuk mereka merupakan antara senjata terbaik dari kita untuk menjadi bekalan mereka di sana. Kalau kita cakap, kalau kita akan rasa sebab kan? Betul. Sebab kita boleh tidur lena tapi mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tak dapat kita gambarkan keadaan mereka ketika ini. Jadi sama-samalah kita teruskan berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin ketika ini. Baiklah penonton, esok kita akan kembali lagi bersama dengan anda untuk terus kita memberikan anda inspirasi menu makan tengah hari. Orang kata bau dia macam tak sedap sikit, tapi bila makan sedap. Menu apa tu? Menu ikan masin. Kata orang kalau tak selera makan kadang-kadang ia boleh menjadi pembuka selera. Tapi dalam kita suka nak kongsikan menu ni juga mungkin ada tips lah cara untuk kita nak kurangkan rasa masin ke, nak hilangkan garamnya dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia tak sesuai nak makan menu sebegini kan. Tapi kita nak kongsikan pelbagai tips dan juga menu inspirasi kepada penonton-penonton esok. Jangan lupa esok kami tinggalkan anda sini. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan suka tuding-tuding jari. Assalamualaikum. Bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan